Anwar arahkan bos SPRM jangan siasat Farhash isu pembelian saham. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kali ini berhadapan dengan kontroversi yang membara apabila dilaporkan mengarahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki untuk tidak menyiasat bekas setiausaha politiknya, Farhash Wafa Salvador, berhubung pembelian saham dalam syarikat high-tech Padu Berhad. Ini adalah sebuah syarikat yang terlibat dalam projek pembangunan sistem imigresen baru bernilai 1 bilion ringgit. Tindakan ini menimbulkan tanda tanya yang mengenai integriti dan komitmen Anwar terhadap reformasi yang telah dilaungkannya selama ini. Azam Baki dilaporkan memberitahu pegawainya bahawa siasatan terhadap pemimpin pembangkang termasuk Dr. Mahathir Mohamad dan Daim Zainuddin telah dilaksanakan atas arahan Anwar. Namun kedua-dua SPRM dan pejabat Perdana Menteri telah menafikan dakwaan tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa terdapat pertikaian di dalam kerajaan sendiri yang merosakkan keyakinan rakyat terhadap institusi-institusi penting ini. Farhash, pemimpin PKR berusia 41 tahun, memiliki 15.91% pegangan dalam high-tech Padu Berhad melalui syarikatnya, Rosetta Partners Sdn Berhad. Pembelian ini berlaku dalam konteks yang mencurigakan di mana ia dilakukan sehari selepas MyEG Services Berhad membeli 14.4% kepentingan dalam syarikat tersebut. Selain itu, syarikat itu baru saja menerima lanjutan kontrak bernilai lebih RM13 juta untuk menyelia sistem imigresen Malaysia. Ini mencetuskan persoalan tentang potensi konflik kepentingan dan ketelusan dalam proses perolehan kerajaan. Sejak Anwar mengambil alih jawatan Perdana Menteri, dia dilihat gagal menunaikan janji reformasi, termasuk pemansuhan undang-undang seperti Akta Hasutan. Sebaliknya, undang-undang tersebut digunakan terhadap musuh politik termasuk Muhyiddin Yassin, menambah kepada kekecewaan di kalangan penyokong reformasi. Rakyat kini mula meragui kredibiliti Anwar, terutamanya selepas mengharapkan perubahan yang ketara daripada pemimpin yang sebelum ini begitu lantang bersuara tentang keadilan dan ketelusan. Pemerhati politik Bridget Welsh mengingatkan kita bahawa kekecewaan terhadap Anwar semakin meningkat, terutama sekali kerana harapan yang diletakkan begitu tinggi terhadapnya. Dengan tindakan terbaru ini, rakyat harus merenung dan menilai kembali sama ada Anwar benar-benar adalah harapan mereka untuk perubahan yang diidamkan, atau sekadar seorang lagi pemimpin yang terperangkap dalam permainan politik yang sama. Adakah ini satu langkah strategik untuk melindungi rakan-rakannya atau satu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip reformasi yang telah dilaungkan selama ini? Hanya masa depan yang akan menentukan kesan tindakan Anwar kepada masa depan politik Malaysia. Anwar arahkan bos SPRM jangan siasat Farhash isu pembelian saham. Perdana Menteri Anwar Ibrahim kali ini berhadapan dengan kontroversi yang membara apabila dilaporkan mengarahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki untuk tidak menyiasat bekas setiausaha politiknya, Farhash Wafa Salvador, berhubung pembelian saham dalam syarikat high-tech Padu Berhad. Ini adalah sebuah syarikat yang terlibat dalam projek pembangunan sistem imigresen baru bernilai 1 bilion ringgit. Tindakan ini menimbulkan tanda tanya yang mengenai integriti dan komitmen Anwar terhadap reformasi yang telah dilaungkannya selama ini. Azam Baki dilaporkan memberitahu pegawainya bahawa siasatan terhadap pemimpin pembangkang termasuk Dr. Mahathir Mohamad dan Daim Zainuddin telah dilaksanakan atas arahan Anwar. Namun kedua-dua SPRM dan pejabat Perdana Menteri telah menafikan dakwaan tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa terdapat pertikaian di dalam kerajaan sendiri yang merosakkan keyakinan rakyat terhadap institusi-institusi penting ini. Farhash, pemimpin PKR berusia 41 tahun, memiliki 15.91% pegangan dalam high-tech Padu Berhad melalui syarikatnya, Rosetta Partners Sdn Berhad.
Pembelian ini berlaku dalam konteks yang mencurigakan di mana ia dilakukan sehari selepas MyEG Services Berhad membeli 14.4% kepentingan dalam syarikat tersebut. Selain itu, syarikat itu baru saja menerima lanjutan kontrak bernilai lebih RM13 juta untuk menyelia sistem imigresen Malaysia. Ini mencetuskan persoalan tentang potensi konflik kepentingan dan ketelusan dalam proses perolehan kerajaan. Sejak Anwar mengambil alih jawatan Perdana Menteri, dia dilihat gagal menunaikan janji reformasi, termasuk pemansuhan undang-undang seperti Akta Hasutan. Sebaliknya, undang-undang tersebut digunakan terhadap musuh politik termasuk Muhyiddin Yassin, menambah kepada kekecewaan di kalangan penyokong reformasi. Rakyat kini mula meragui kredibiliti Anwar, terutamanya selepas mengharapkan perubahan yang ketara daripada pemimpin yang sebelum ini begitu lantang bersuara tentang keadilan dan ketelusan. Pemerhati politik Bridget Welsh mengingatkan kita bahawa kekecewaan terhadap Anwar semakin meningkat, terutama sekali kerana harapan yang diletakkan begitu tinggi terhadapnya. Dengan tindakan terbaru ini, rakyat harus merenung dan menilai kembali sama ada Anwar benar-benar adalah harapan mereka untuk perubahan yang diidamkan, atau sekadar seorang lagi pemimpin yang terperangkap dalam permainan politik yang sama. Adakah ini satu langkah strategik untuk melindungi rakan-rakannya atau satu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip reformasi yang telah dilaungkan selama ini?